TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Selamat datang ke Sukses Tam 2021 Pecutan. Mesti tengah ada yang pening kan? Aduh, macam manalah nak jawab soalan ni? Macam manalah format soalan? Jangan pening, sebab hari ini kita nak berkongsikan kepada murid pelajar-pelajar sekalian tentang format soalan dan bagaimanakah kaedah menjawab soalan dengan cara yang betul. Menarik kan? Tapi sebelum tu macam biasalah, jom kita kenali siapakah ustaz yang akan bersama dengan kita hari ini. Bersama dengan kita hari ini Ustaz Muhammad Isa. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Luqman. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah sihat. Segak bergaya Ustaz Muhammad Ya, Isa pada hari ini. Baik Ustaz, hari ini untuk segmen ini apakah yang ingin kita fokuskan dahulu? Luqman dan juga para pelajar ataupun calon STAM, untuk hari ini kita akan fokuskan format umum bagi kertas S103 Tauhid dan Mantik. Okey, jadi untuk segmen ini kita nak tahu dahulu tentang format umum untuk mata pelajaran Tauhid dan Mantik. Baik Ustaz, saya serahkan kelas ini kepada Ustaz. Baik. Silakan. Terima kasih Luqman. Sama-sama. Okey, baik, para calon dan juga penonton, untuk seperti mana kita ketahui tadi, kita akan fokuskan bagi segmen ini ialah kepada format umum kertas S103 Tauhid dan Mantik. Okey, sebelum tu para pelajar dan juga para calon Sijil Tinggi Agama Malaysia sudah tentu mengenali kitab-kitab ini. Inilah merupakan rujukan utama kita dalam peperiksaan yang bakal kita hadapi. Bila agaknya? Sudah tentu kita dah akan lalui pada 15 sehingga 14 April nanti, dan khusus bagi Tauhid dan Mantik dijadualkan pada 12 April 2022. Jangan bimbang, dengan kesungguhan anda semua, insya-Allah semua akan berjalan lancar dan berjaya insya-Allah. Okey, merujuk pada format umum bagi kertas S103 Tauhid dan Mantik, dia mempunyai dua kertas. Para calon dua kertas. Yang pertama dinamakan kertas 1 dan yang kedua kertas 2, dan kedua-dua soalan ini ingin menguji 4 perkara ataupun yang dinamakan sebagai konstruk. Apa perkara yang hendak diuji kepada calon Sijil Tinggi Agama Malaysia ini? Yang pertamanya ialah tentang ingatan, mengingat apakah keempat kitab ataupun mata pelajaran Tauhid, Firaq Islamiah dan juga Mantik diingat, yang kedua difahami, dan yang ketiga bolehkah para calon mengaplikasi apa-apa ilmu yang ada dalam Tauhid, Firaq dan juga Mantik tersebut. Serta ada lagi yang perlu diuji ialah hafalan, kerana dalam Tauhid, Mantik dan juga Firaq ini ada perkara-perkara yang perlu dihafal. Jadi bagi kertas yang pertama, kod kertasnya ialah S10311. Ini penting sebelum bila masuk dalam dewan pada pada hari yang dijadualkan Tauhid Mantik itu, semak dulu apakah benar kertas 1 dengan kodnya ialah S01311. Masanya diperuntukkan para calon semua ialah 1 jam 15 minit. Satu tempoh yang mencukupi Luqman. Mencukupi untuk para calon kita menjawab, dan tempoh tersebut kalau kita dalam minitnya ialah 75 minit, sekitar 2 minit setiap soalan. Dia ada 40 soalan dalam sekitar 2 minit setiap soalan tu. Jadi para calon kena pandai dalam agihan masa untuk kertas 1 ini. Kemudian bagi kertas 2, kod kertasnya ialah S10321.
Ya, masa yang diberikan begitu panjang dan memang mencukupi 2 jam 30 minit. Sekitar 150 minit yang merangkumi 5 soalan besar dan secara agihannya 30 minit bagi setiap soalan. Ya. Jadi semua sekali 2 jam 30 minit. Okey, para calon dan juga para penonton yang dirahmati Allah, untuk kertas 1, jenis instrumen yang bakal calon hadapi ialah secara bertulis. Ya. Dia tidak seperti mata pelajaran lain, contohnya ada secara lisan, ada kerja kursus, tetapi bagi tauhid dan mantik ini khusus secara bertulis sahaja. Bagi kertas 1, jenis itemnya ialah objektif aneka pilihan. Bermakna apa para calon semua? Jawapan telah disediakan. Ya. Cuma calon perlu memilih satu jawapan yang tepat. Daripada situ, di situlah akan menguji pengetahuan, pemahaman dan juga seterusnya yang akan diuji para calon untuk memastikan jawapan yang tepat tersebut. Okey. Dan biasanya ada 4 pilihan jawapan lah. Alif, ba, jim dan juga dal. Bilangan soalan bagi kertas 1, bahagian A, tauhid, ada 20 soalan. Manakala bahagian B, mantik, juga 20 soalan. Para calon mesti menjawab semua soalan-soalan tersebut dan wajib menjawab keseluruhannya. Jadi setiap bahagian itu, bagi bahagian A tauhid itu, 12 daripada soalan 20 tersebut berkisar tentang tauhid, manakala biasanya 8 daripada 20 tersebut hanyalah berkisar tentang firaq Islamiah. Ada satu lagi mata pelajaran yang tersembunyi dalam tauhid dan mantik ini, iaitu firaq Islamiah. Dan bagi bahagian B ataupun ba, mantik ini, kita akan ada 20 soalan, 10 daripadanya adalah tasawurat, manakala 10 baki adalah tasdiqat, dan jumlah keseluruhan ialah 40 markah dan wajarannya pun 40 markah. Ya. Seterusnya kita berpindah kepada kertas 2 pula. Bagaimana format dia? Dia sama seperti kertas 1, bertulis. Kemudian jenis itemnya ada subjektif, respon terhad. Maksudnya terbuka jawapan yang dikemukakan oleh calon dipandu ataupun terhad kepada arahan soalan. Kemudian dia ada subjektif berstruktur, yang mana ada perkara-perkara tertentu yang perlu calon jawab mengikut arahan soalan tersebut. Bilangan soalan keseluruhannya ada 5 soalan besar. 3 soalannya adalah bahagian alif, iaitu tauhid, iaitu merangkumi 60 markah. 2 daripada 3 tersebut ialah tauhid, manakala 10 berbaki adalah firaq. Manakala bahagian ba ataupun mantik, 40 markah. 2 soalan, mana satunya berkaitan dengan tasawurat dan satu lagi berkaitan dengan tasdiqat. Manakala markah, wajarannya 60 markah. 60 markah maksudnya kalau kamu dapat 100%, markah yang diperuntukkan kepada calon ialah 60 markah dan akan digabungkan ataupun dicampurkan dengan kertas 1, akan mendapat markah penuh bagi calon. Jadi itulah berkaitan dengan format umum bagi kertas S103 Tauhid dan Mantik, Luqman. Baik Ustaz, jadi itu format umum untuk mata pelajaran Tauhid dan Mantik. Kita nak berehat seketika, kembali selepas ini pastinya dalam Sukses STAM 2021 Pecutan. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali bersua dalam Sukses STAM 2021 Pecutan. Masih lagi bersama dengan saya Luqman Hakim, juga Ustaz Muhammad Isa Ibrahim, penolong kanan hal ehwal murid dari SABK Mahat Tarbiyah Islamiyah Perak. Baik Ustaz, untuk segmen ini kita nak tahu pula tentang format dan soalan contoh. Ya. Silakan Ustaz. Baik Luqman.
Okey, para calon yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bagi segmen ini kita akan fokus kepada format soalan kertas satu dan contoh soalan ataupun soalan contoh. Ya. Okey, kertas satu ini dia terdapat 40 soalan. Ya, 40 soalan yang mewakili 12 daripada 40 itu ialah tauhid. Ini kebiasaan ya. 8 soalan ialah firaq Islamiyah dan 10 soalan berkaitan dengan tasawurat, manakala baki 10 lagi adalah tasdiqat. Ya. Gabungan semua itu melengkapkan kertas 1 S10311 ya. Dan rangkuman soalannya, para pelajar dikasihi sekalian, adalah merangkumi secara umum ni, maksudnya tauhid, firaq dan mantik. Dia akan uji para calon semua berkaitan dengan pengertian. Ya. Setiap sukatan, setiap tajuk tu dia ada ta'rif, maka ta'rif perlu diberikan perhatian ya para calon semua. Manakala ada juga berkaitan dengan pembahagian ya. Setiap pelajaran tauhid, mantik ataupun firaq dia ada isu ataupun isi berkaitan dengan pembahagian. Kemudian dia ada fakta sahih, dia akan uji fakta yang salah, kemudian perbezaan, dan ada juga akan diuji, calon juga akan diuji tentang pandangan ulama. Ada juga berkaitan dengan pengecualian bagi fakta-fakta yang ada. Kemudian para calon juga perlu memberikan fokus kepada nama-nama ulama dan juga tokoh. Ya. Ini merangkumi semua mata pelajaran. Kalau tauhid pula, dia ada lebih khusus. Tauhid ni yang utamanya kamu kena hafal dalil dan juga dalil yang betul bagi setiap tajuk ataupun setiap isi yang ada. Ya. Kemudian bagi pelajaran firaq pula, yang fokus kepada firaq ialah tentang perkembangan setiap kumpulan Islam yang ada, bagaimana dia muncul dan sebagainya. Kemudian asas pegangan. Ini penting ya. Setiap kumpulan dia ada asas pegangan yang membezakan setiap kumpulan dengan kumpulan yang lain, dan apakah nama kumpulan ya. Kadang-kadang dalam kertas satu ni dia akan tanya juga berkaitan dengan nama soalan ya. Nama kumpulan yang ada. Manakala dalam mantik, dia akan tanya yang khusus dalam mantik, contoh yang betul, contoh yang salah, kemudian menentukan jenis, kemudian dia akan tanya juga berkaitan dengan kaedah ataupun formula yang ada, dan seterusnya juga dia akan menguji para calon berkaitan dengan macam mana nak mengaplikasi formula tersebut. Ya. Okey, seterusnya ini contoh soalan ya, ataupun soalan contoh. Ya, Luqman tengok, ikhtar misal sahih lisam ayat. Ini soalan saya bagikan contoh ni kerana dia adalah perkara yang asas ya, memilih. Ini soalan yang mudah saja ya, iaitu pilih contoh yang betul. Ada juga soalan yang lain, kamu boleh reka ataupun andaikan soalan, pilih contoh yang salah ya, ada juga. Ini saya datangkan contoh sahaja ya. Pilih contoh yang salah, contoh yang benar, as-sahih ya. As-sahih maksudnya yang benar. Lis-sam'iyat, khusus ialah berkaitan dengan perkara-perkara ghaib ataupun perkara-perkara sam'iyat. Jadi jawapan telah disediakan, mudah para calon semua. Cuma cabarannya apakah jawapan yang ditentukan oleh calon itu betul ataupun tepat. Ya. Jadi di sini kita tengoklah apa yang ciri-ciri sam'iyat yang kita dah belajar melalui ta'rif. Kita dah hafal ta'rif, kita dah tahu apa dia sam'iyat. Jadi kita bandingkan dengan contohnya ada, apakah yang dikatakan sam'iyat. Jadi sam'iyat ni seperti mana kita tahu, dia perkara yang daripada perkataan ni, sami'ah. Kita mendengar penghabaran tersebut, kewujudannya melalui Al-Quran dan hadis. Jadi kita tengok ni, kalau pokok kita boleh tengok, mata kita boleh pandang. Ya? Ada pokok wujud. Orang yang sakit kita boleh tengok di hadapan kita. Orang yang mati juga, kematian pun kita boleh saksikan ya, saban hari kita boleh tengok. Jadi jawapan dia sudah tentulah ini ya para pelajar semua, iaitu
Al-Hisab. Al-Hisab. Ni ba jawapan. Nanti dalam kertas satu ini dia akan sediakan satu kertas jawapan bermaklumat. Jadi kamu lorekkan ba ya. Jadi oleh sebab tu nanti dalam jawapan kamu pangkas siap-siap. Kalau yang dah salah tu pangkas siap-siap supaya semasa memindahkan jawapan ke kertas jawapan bermaklumat tersebut, jawapan anda adalah tepat dan tiada kesilapan dalam memindahkan jawapan, dan lorek pastikan betul-betul hitam agar mesin dapat mengenal pasti jawapan yang anda kemukakan. Okey, ini contoh ya, misal yang tepat ya. Okey. Contohnya lain para pelajar ataupun calon sijil tinggi agama yang dirahmati Allah ialah tengok di sini dia tanya tentang pembahagian. Jadi mana-mana tajuk yang ada pembahagian kamu berikan tumpuan ya. Contoh di sini ialah al-umurul atiyah min aqsami ilmi tauhid illa. Ni ya. Ada perkataan pengecualian di situ ya. Di sinilah ramai calon yang terperangkap ya. Jadi terperangkap macam mana? Dia telah set ataupun dia telah tetapkan dalam pemikiran dia bahawa jawapan ini mesti betul. Dia carilah. Dia tengok ilahiyat ni betul, terus dia tanda tanpa membaca kehendak soalan yang sebenar, iaitu pengecualian ya. Dia kata perkara berikut adalah pembahagian ilmu tauhid kecuali. Maksudnya dia bukan daripada ilmu tauhid. Jadi kita tengoklah. Ini ilmu tauhid, uluhiyat berkaitan dengan ketuhanan, nubuat ketuhanan, kenabian, sam'iyat, pembahasan kita sekarang iaitu berkaitan dia adalah pembahagian ilmu tauhid juga. Sudah tentu jawapan dia adalah dal, iaitu lughawiyat, iaitu berkaitan dengan bahasa. Okey, tengok dal ujung jawapan dia. Kemudian ini contoh lain ialah menentukan keterangan yang salah. Di sini ambil perhatian di sini. Keterangan yang salah. Kemudian kemungkinan akan datang soalan dia al-bayanus sahih ya. Menentukan keterangan yang betul. Jadi di sini sebagai contoh saja, apa keterangan yang salah berkaitan dengan para malaikat. Kita dah belajar, jadi diuji. Apakah kamu benar-benar faham berkaitan dengan malaikat? Yang pertama, malaikat dia suci daripada keinginan. Dia tak ada keinginan. Sudah tentu betul ya. Ini betul, kenyataan yang betul. Dia nak kenyataan yang salah. Al-muti'una li awamirillah, mentaati segala titah perintah Allah. Sudah tentu para malaikat. Kemudian mutanasilun, mereka beranak pinak. Ya. Kemudian yang keempat, maksumun, mereka terpelihara daripada dosa. Jadi sudah tentulah jawapan dia adalah jim ya. Jim adalah jawapannya kerana para malaikat mereka tidak beranak pinak ya. Okey, mudah saja ya para calon semua. Seterusnya berkaitan dengan pendapat ulama juga. Mana pada tajuk dalam apa mata pelajaran terutama tauhid mantik ini ada pendapat ulama, pandangan ulama kamu perlu bagi tumpuan dan fokus kerana keberangkalian untuk keluar dalam peperiksaan amat tinggi ya. Okey, contoh soalannya di sini. Ain ra'yal Hasanil Basri fi khalqil jin. Tentukan pandangan Hasanul Basri berkaitan dengan penciptaan jin. Okey, di sini kamu kena ingat, imbas balik dalam buku teks kamu ya. Jadi Hasanul Basri apa yang dia kata, dia satu lagi berkaitan dengan Ibnu Abbas ya. Ibnu Abbas dia kata ada pandangan yang kontra dengan Hasanul Basri. Jadi di sini dia nak berkaitan dengan Hasanul Basri, jangan terkeliru dengan pendapat Ibnu Abbas. Jawapan dia ialah ba ya. Jin adalah anak pinak daripada iblis. Mana iblis itu ada induk, jin ni adalah anak pinak dia ya. Berbeza dengan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas kata jin ni adalah jenis yang lain. Okey. Okey, seterusnya sahibul qaul. Tadi ada pendapat. Kita juga dalam peperiksaan kena ingat siapa pemilik pendapat tersebut. Contoh dia tanya siapakah pemilik pendapat yang mengatakan orang yang paling selamat ialah kita tidak membahaskan tentang roh. Siapa yang kata macam tu? Jadi jawapan dia sudah tentu jumhur ahli sunnah. Jangan bahas tentang roh sebab memang dia perkara sam'iyat
kalau kita bahas pun tidak akan dapat perkara sia-sia, ya. Okey, seterusnya ini menguji tentang takrif. Seperti mana saya sebutkan dalam rangkupan soalan, di antaranya ialah berkaitan dengan takrif. Jadi takrif kamu kena hafal, contohnya di sini jismun azimun nuraniyun ulwiyun fauqal alam. Jadi di sini apakah jawapan dia? Sudah tentu alif, ya, iaitu arash. Arash, ya. Kemudian contoh soalan lain, kalau jenis ada macam ni, kamu juga kena ada tumpuan, ya, iaitu berkaitan dengan kedudukan syurga atau darajat, maksud kedudukan yang menaik, ya. Tapi di sini dia nak min a'la, kedudukan daripada atas ke bawah. Jadi kamu kena ingat balik. Apa jawapan dia? Jangan keliru. Di sini banyak sama saja urutan. Di sini juga jawapan dia sudah tentu dal, ya. Ikut urutan dia. Tengok dalam buku teks kamu. Begitu juga tentang isinya, ada urutan, contoh penciptaan manusia, ada urutan tentang kebangkitan manusia, ada urutan. Jadi itu kamu kena ambil perhatian dalam tauhid. Seterusnya ini fokus tentang firaq pula. Apa yang akan ditanya? Contohnya tentang di sini, ya. Kenapa? Kenapa Jabariyah itu disandarkan ataupun diberikan ataupun Jahmiyah, nama lain dia Jahmiyah. Kenapa dinamakan Jahmiyah kepada Jabariyah ini? Sudah tentu jawapan dia ba, kerana Jahmu ni adalah tokoh yang amat aktif dalam menyebarkan fahaman Jabariyah. Oleh sebab tu Jabariyah juga dinamakan sebagai Jahmiyah. Okey, seterusnya ini masih lagi berkaitan dengan firaq, tentang nama. Pilih nama yang terkenal dalam satu kumpulan tersebut. Kita masuk ilmu mantik tentang tasawurat pula. Soalan asas, itu soalan asas, ya. Jadi di sini dia tanya tentang apa isi kandung ilmu mantik, pembahasan dia apa. Jadi sudah tentu jawapan dia dal maklumat tasawuriyah wa tasdiqiyah. Kemudian dia akan tanya contoh berkaitan sesuatu perkara. Jadi contoh, ambil perhatian para calon semua, ya. Jadi di sini dia nak tentukan contoh ghair lafziyah aqliyah, iaitu petunjuk yang tanpa lafaz yang boleh kita fahami secara logik. Sudah tentu jawapan dia iaitu alif, ya. Kerana di sini lafziyah ta'awuh. Di sini tabi'iyah, ini adalah wada'iyah. Jadi bukan jawapan dia. Dalam ilmu mantik juga, dalam soalan juga dia akan ada soalan macam ni. Mudah untuk menghadapi soalan macam ni, ya, para calon semua. Kita kenal pasti yang mana salah dulu, ataupun kita kenal pasti yang mana kamu yakin betul. Jadi contohnya kita yakin betul nombor satu ni adalah betul. Jadi mana-mana jawapan yang tidak ada nombor satu, kita pangkah siap-siap. Maka fokus kamu akan tertumpu kepada dua perkara ini saja. Jadi jawapan dia adalah alif, ya. Seterusnya ini dah masuk tasdiqat. Dia akan tanya contoh bagi setiap jenis qadiyah ataupun penyataan. Ini contohnya daripada dal, ya. Kita tengok dia kena syartiyah makhsusah. Sudah tentu ciri dia ada perkataan al-an, ya, masa ataupun keadaan. Seterusnya ini soalan aplikasi, ya. Konstruk dia adalah aplikasi. Macam mana kita nak melakukan tanakud bagi qadiyah ataupun penyataan yang tidak ada sur. Sudah tentu jawapannya mudah saja. Bila tak ada sur, ini dah terkeluar, ya. Maka jawapan dia ialah ba. Mudah sangat. Seterusnya, apakah qadiyah yang tidak berlaku akas? Ini juga aplikasi. Jadi macam tadi dia punya formula ataupun tips dia, kita cari yang mana betul-betul kita yakin salah ataupun betul-betul yakin benar. Maka di sini kita akan, contohnya kita kata nombor 2 ini adalah yang yakin benar. Maka yang tak ada nombor 2 kita padam siap-siap, maka fokus dia hanya 2 sahaja. Maka jawapan dia yang benar ialah yang kedua. Itu saja Luqman, perkongsian berkaitan dengan kertas 1, S10311. Baik Ustaz, jadi apa yang boleh saya simpulkan, baca dan faham soalan dengan Betul, baik, Luqman. kemudian barulah kita jawab. Betul. Baiklah, kita nak berhenti berehat seketika, kembali selepas ini pastinya dalam Sukses TAM 2021 Pecutan. Ya, terima kasih. Didik TV KPM
Didik TV KPM. Terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami dalam Sukses TAM 2021 Pecutan. Masih lagi bersama dengan saya, Lokman Hakim, juga Ustaz Muhammad Isa Ibrahim. Baik Ustaz, untuk segmen ini kita nak tahu pula tentang bahagian A, format dan soalan contoh. Silakan. Okay. Terima kasih Lokman. Sama-sama. Baik, para calon yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, fokus kita berkaitan dengan kertas 2 bahagian A. Seperti mana kita ketahui, bagi kertas 2 dia ada 2 bahagian. Bahagian A mewakili tauhid dan juga firaq, manakala bahagian B mewakili mantik, ya. Okey, bagi kertas 2 kismu tauhid ini ada 3 soalan yang kamu akan hadapi. Yang pertama, as-soalul awal berkaitan dengan tauhid, 20 markah. Soalus sani juga berkaitan dengan tauhid, cuma tajuk berlainan, ya. 20 markah. Dan soalan yang ketiga, firaq Islamiyah, 20 markah. Cuma perlu diingat, para calon semua, setiap soalan tu kadang-kadang dia akan melangkaui 2 tajuk ataupun 3 tajuk bagi setiap pembahasan dalam sukatan anda semua, ya. Okey, soalan contoh bagi soalan yang pertama berkaitan dengan tauhid, ya. Kadang-kadang dia akan bawakan satu rangsangan, ya. Satu pernyataan. Dia kata innalil insan ajalan wahidan la yata'akharu anhu wa la yataqaddam. Ya, itu pernyataan dia. Soalan dia berdasarkan kepada pernyataan ataupun pendapat yang di atas, sebutkan perkara-perkara berikut. Ini soalan berstruktur, ya. Dia pandu jawapan kamu, iaitu man sahibur ra'i, siapakah yang memberikan pandangan ataupun pendapat tersebut. Kemudian apakah dalil terhadap pandangan tersebut. Oleh demikian, kalau soalan jenis ini, kena hati-hati para pelajar semua, kerana sekiranya kamu salah jawapan yang pertama, juga akan akan menjejaskan kepada jawapan yang kedua, ya. Kita tengok apakah jawapan dia. Okey, dalam peperiksaan nanti, kamu akan menjawab. Kalau sekiranya dalam kertas soalan kamu tu disediakan dah jawapan, disediakan ruangan untuk menjawab, kamu jawab teruslah dalam ruangan yang disediakan. Tetapi kalau tidak ada, kamu akan dibekalkan dengan satu buku jawapan, dan jadi dalam buku jawapan tu dia kosong, ya. Dia kosong, jadi kamu kena tulis balik nombor. Penomboran ni amat penting dalam peperiksaan. Cuma sekiranya jawapan itu ada dalam kertas soalan kamu, jawapan tu disediakan ruangan untuk jawapan, maka itu lebih selamatlah. Kerana isu tersalah nombor itu tidak akan berlaku. Cuma kamu kena raikan tulisan, ya. Tulisan tu jangan kecil, terlampau kecil sangat ataupun besar sangat yang akan memakan ruang. Bagi membalik pada soalan tadi, kamu buatlah intro sikit. Sahibur ra'i ialah ahlus sunnah. Ahli sunnah yang berpegang pada pandangan tadi, yang mana ajal tu hanya satu saja, tidak akan berganjak daripada tempoh tersebut. Kemudian dalil dia, ini kena hati-hati. Dalil mesti dihafal secara sampai maksud. Kerana kadang-kadang kita, kalau berdasarkan soalan tu, kalau kamu dah sampai sini saja, belum lagi mencapai maksud yang dipegang oleh ahli sunnah. Kerana Mu'tazilah pun mengatakan memang ada ajal, tetapi ada 2 ajal. Maka ahli sunnah, dia punya dalil dia di sini, ya. Fokus dia ialah tidak akan berganjak walaupun sedetik ataupun mendahului sedetik, ya. Di sini fokus dia. Kalau kamu jawab sampai sini saja, belum lagi mencapai maksud dalil yang dipegang oleh ahli sunnah, ya. Jadi hati-hati dalam menjawab soalan dalil. Okey, seterusnya ini masih lagi tengok tadi berkaitan dengan ini saya datang contoh saja, ya. Masih lagi soalan kedua, tapi dia menjangkau satu lagi tajuk yang ada dalam sukatan kamu, ialah berkaitan dengan hasyri, iaitu berlaku selepas kematian manusia, ya. Sebutkan 2 jenis perhimpunan manusia di akhirat nanti. Ya. Jadi seperti mana kita tahu, perhimpunan manusia ni ada 4. 2 berlaku di dunia, 2 berlaku di akhirat, ya. Di sini kena hati-hati. Ada calon yang terkeliru, dia mengemukakan jawapan al-hasyru di dunia, ya.
perhimpunan manusia di dunia. Jadi jawapan tu memang ada jawapan, tetapi jawapan yang salah. Jadi rugi masa kita, ya. Jadi pastikan betul-betul baca soalan, apa kehendak soalan, iaitu di akhirat. Jadi dua ini di akhirat jawapan dia, iaitu perhimpunan manusia di padang mahsyar, kemudian iaitu pergerakan manusia daripada padang mahsyar ke syurga dan juga neraka. Itu dua perhimpunan. Kemudian soalan limaza ni memang kadang-kadang dia akan ringkaskan limaza ni calon, ya. Jangan terkejut pula dia buat 5 saja. 5 makna jangan terkejut, ni yang kata lam pula, Ini 5 ni ringkasan bagi perkataan limaza. Kenapa? Dinamakan hari kiamat. Dia ada 2 dalam buku kamu tu. Satu, yaumul akhir. Jangan tersilap bagi jawapan. Jangan bagi jawapan yaumul akhir pula. Kenapa dinamakan yaumul akhir? Kalau soalan tu tak apalah. Tapi di sini dia nak yaumul qiyamah. Mesti ada perkataan ni, qiyam. Kerana waktu tu manusia akan bangkit daripada kubur mereka. Oleh sebab tu namanya yaumul qiyamah. Ataupun kalau kau mau bagi jawapan ini pun betul. Iaitu qiyamu hujjatihim alaihim. Iaitu berlakunya mengemukakan hujah ataupun mengumpulkan apa kelakuan kita di dunia, ya. Okey, seterusnya para calon contoh lain. Itu saya nak soalan yang pertama tadi saya dah kemukakan rangkuman soalan tu dia melangkaui beberapa tajuk, ya. Bagi soalan kedua pula dia akan melangkaui tajuk lain pula. 3 ataupun 2 tajuk yang lain pula. Contoh di sini dia akan tanya tentang ta'rif. Ta'rif ini perkara penting para calon semua. Ingat, tak rugi menghafal ta'rif. Sebab bila kita menghafal ta'rif, kadang-kadang kita boleh menjawab soalan perbezaan. Perbezaan daripada ta'rif. Dalam ta'rif juga kadang-kadang ada disebut berkaitan dengan pembahagian. Kita boleh jawab bahagian pembahagian, soalan pembahagian. Jadi tidak rugi kita hafal ta'rif. Di sini dia tanya tentang ta'rif saja. Kadang-kadang dia tanya mal syafa'ah. Juga dia nak ta'rif di sini. Ataupun ma ta'rif. Itu pun betul, ya. Okey, di sini jawapan dia itulah. Jangan tertukar, ya, di sini. Contoh kamu buat su'alul ghair minal ghair. Itu salah lah. Dia yang dinamakan syafa'ah itu ialah permohonan kebaikan daripada orang lain. Jadi kebaikan ni jangan bertukar dengan perkara ghair. Ada titik sama-sama titik tu. Jangan tertukar. Ini sebagai contoh, ya, para calon semua. Okey, seterusnya berkaitan dengan taubat pula. Masih lagi soalan kedua, tentang taubat, iaitu siapakah, ni tengok pendapat ulama, kamu kena ambil perhatian. Siapakah yang berpendapat bahawa tidak sah taubat ketika nazak? Siapa yang kata macam tu? Bagi orang kafir dan Alsi ni, fokus kita, ya. Jawapan dia adalah Asy'ariyah. Ya, tepatnya Asy'ariyah. Kemudian 2 syarat taubat, dia ada 6 syarat taubat tu. Dalam syarat taubat kamu kena bahagikan hak Allah dengan hak Adam. Kadang-kadang soalan dia khusus. Apakah syarat taubat bagi anak Adam saja? Jadi kena hati-hati jawapan dia. Kalau berdasarkan soalan ni, kamu kemukakan mana-mana syarat, diterimalah sebab dia umum, ya. Syarat taubat secara umum. Okey. Seterusnya soalan pembahagian. Soalan perbezaan, ya, para pelajar semua. Amat penting kamu ambil perhatian kerana soalan perbezaan ini adalah soalan yang aras tinggi. Jadi kamu kena ambil perhatian. Salah satu ialah dengan kita kemukakan ta'rif. Itu perbezaan ta'rif. Ataupun kita kemukakan contoh perbezaan dari sudut contoh. Ataupun apa-apa perbezaan yang boleh membezakan 2 perkara, ya. Kalau di sini ini ada tajuk akhir sekali, ya. Ar-raja' wa tama'. Apa beza raja' dan tama'? Kedua-duanya mengharap. Apa beza dia? Jadi harapan raja' ni ialah berserta dengan di sini kita punya tumpuan kita, iaitu berserta dengan berusaha. Manakala yang kedua pula at-tama', kita tak berusaha, hanya mengharap saja. Itu nama dia tama'. Tama' ni mazmumah, manakala raja' ini adalah mahmudah, sifat mahmudah. Jadi perbezaan begitu. Cuma jangan terhenti sampai sini saja. Sebab ini persamaan raja' dengan tama', iaitu kedua-dua perkara yang dikehendaki. Itu persamaan dia, ya. Tapi yang akhir itulah yang membezakan dia. Jadi hati-hati ketika menjawab soalan. Dalam menjawab soalan perbezaan juga, para calon semua, ialah kamu kena raikan apa yang kamu tulis di atas ni.
Kalau raja, maka jangan kamu ubah. Isi berkain tamak kamu tulis di sini. Amat rugi. Sebenarnya kamu dah hafal, tetapi tersalah meletak ruangan. Rugi kamu. Ya? Oleh sebab tu, di sini kamu kena hati-hati bila raja, perkara yang berkaitan dengan raja kamu letakkan dalam ruangan tersebut. Ya? Agar kamu tidak rugi dari sudut markah. Ya? Sebab peperiksaan ini adalah seni kita mendapatkan markah. Ya? Okey, seterusnya soalan ketiga, kita masuk pada firak. Itu contoh dia. Contoh dia bagi stimulus ataupun rangsangan. Ciri-ciri siapa ini? Dua imam ataupun dua tokoh yang muncul pada ciri tersebut. Sudah tentu Abu Hasan Al-Asy'ari dengan Abu Mansur Al-Maturidi. Kemudian apa yang membentuk gabungan tersebut? Membentuk Ahli Sunnah wal Jamaah. Ya? Jadi kamu juga kena raikan markah. Ya? Tengok di sini dua markah, maksudnya di sini satu markah, di sini satu markah. Okey. Di sini jawapannya pendek saja, mungkin satu markah. Ya. Okey. Okey, seterusnya dia tanya tentang sebab. Dalam firak juga kamu kalau ada bab sebab, jadi kamu kena ambil perhatian. Ya. Jadi di sini dia nak apakah sebab ahli sunnah ataupun fuqaha dan ahli hadis menentang Mu'tazilah. Dia ada banyak, ada 3 dalam buku kamu. Dia nak 2. Andai kata kamu bagi 3 juga, hanya markahnya terbagi 2 saja. Walaupun jawapan ketiganya betul tapi tanpa markah. Ya. Kemudian ini contoh soalan perbezaan. Kita dah bahaskan tadi apa yang perlu kamu raikan dalam peperiksaan apabila soalan perbezaan. Jadi saya nak cerita di sini, firak juga boleh ditanya tentang perbezaan. Terutamanya berkaitan dengan prinsip pegangan mereka. Ya. Contoh di sini tentang isu iman. Ya. Sebab pegangan tentang iman dia akan menyebabkan isu-isu lain. Ya. Di sini ahli sunnah iman, dia kata amal adalah penyempurnaan bagi iman sahaja. Manakala Mu'tazilah berbeza, dia kata amalan tu adalah satu juzuk daripada iman. Kalau orang tak beriman, oleh sebab tu ada pendapat bahawa dalam Mu'tazilah orang yang melakukan dosa besar kekal dalam neraka. Jadi isu iman dalam dalam setiap kumpulan tu kamu kena ambil perhatian. Ya. Okey, masih lagi soalan, tengok ni dia punya rangkuman dia. Masih tentang Syiah. Apa dia Syiah, dia tanya. Dan bagaimanakah musuh Islam menjadikan Syiah sebagai lubuk untuk mereka menyebarkan pemikiran mereka. Jadi alasan, setiap tajuk yang ada alasan, ada sebab, kamu kena ambil perhatian. Ya. Setelah saya teliti apa yang telah Ustaz kongsikan kepada kita semua, bahagian A ni nampak macam mudah, tapi jangan ambil mudah. Betul Ustaz? Betul. Baik, kita rehat seketika. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami pastinya dalam Sukses STAM 2021 Pecutan. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami dalam Sukses STAM 2021 Pecutan. Masih lagi bersama dengan saya Lokman Hakim, juga Ustaz Muhammad Isa. Baiklah, untuk segmen ini kita nak fokuskan pula kepada bahagian B, format dan contoh soalannya. Silakan Ustaz. Terima kasih Lokman. Para calon dan juga para penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk kertas 2 bahagian B ataupun ba adalah berkaitan dengan ilmu mantik. Ya. Dia terdapat 2 soalan, berbaki daripada 5 soalan keseluruhan pada kertas 2. Mana 2 yang berbaki ialah berkaitan dengan mantik. Soalan yang keempat, kebiasaannya dia akan tanya, menguji calon berkaitan dengan sukatan mantik berkaitan dengan tasawurat. Manakala soalan yang kelima berkaitan dengan tasdiqan. Ya. Okey. Kita tengok soalan-soalan contoh bagi setiap bahagian tersebut. Soalan yang keempat, ya, kita tengok paling asas yang perlu kamu ambil perhatian ialah tentang tajuk yang pertama, Nasy'ah ilmu mantik. Ya. Di antaranya ditanya tentang, contoh dia tanya, bilakah kemunculan ilmu mantik ni? Di sini soalan ni kadang-kadang para calon tersilap menjawab. Tang mana kesilapannya para pelajar sekalian ialah para calon tidak menyebut qablal milad, ya? Sebelum kelahiran Nabi Isa. Kalau ikutnya ialah kurun yang kelima
sebelum kelahiran Nabi Isa. Jadi perkataan qabla milad ni ramai calon tertinggal. Dia hanya tulis kurun yang kelima. Sudah tentu berbeza ya para calon semua, kurun kelima dengan kurun kelima sebelum kelahiran Nabi Isa. Jadi berbeza jauh sangat di situ. Maka di sini kamu kena hati-hati, apa juga berkaitan dengan masa, tarikh dan sebagainya, kamu kena ambil perhatian ya. Okey. Kemudian di sini ada soalan berangkai ya. Ini kena hati-hati dalam peperiksaan. Wa aina, ringkas saja soalan dia. Ini soalan berangkai yang kebanyakan ataupun ada calon yang tidak menjawab soalan ini kerana dia beranggapan soalan ini hanya salah satu saja. Jadi dia tertinggal di sini. Maka para calon dalam peperiksaan nanti pastikan baca dan berapa kehendak soalan, jawapan yang perlu kamu kemukakan. Macam di sini perlu dua isi ya. Yang pertama tentang masa kemunculan ilmu mantik dan di mana. Jawapannya dalam buku Athens ya, Athena. Di Athens ataupun kamu jawab Yunan juga diterima. Okey. Contoh lain ialah dia tanya tentang uzkur. Sebutkan. Bila sebutkan ni para calon jangan kita anggap tak perlu tulis. Kita hanya sebut saja jawapan kosong, jangan macam tu. Jadi kena tulis apa jawapan dia dalam kertas jawapan yang disediakan ya. Cara yang digunakan oleh Sokrat ataupun Sokrates dalam buku sejarah yang kita baca tu dalam mengajar anak murid dia. Jadi dia ada 3 cara yang digunakan oleh Sokrat. Kamu hanya kemukakan satu saja sebab di sini dia tak nyatakan berapa. Satu pun dah memadai. Mana-mana cara, sama ada hiwar secara dialog, munakasyah secara perbincangan ataupun iqna, iaitu mematahkan hujah orang lain. Jadi mana-mana cara yang kamu kemukakan diterima sebagai satu jawapan yang betul. Okey, seterusnya soalan limaza. Mana-mana bahagian pun akan ada. Kadang-kadang dia datangkan perkataan lima ya. Kenapa? Lima, kenapa? Limaza lam yadkhul ilmullahil qadim. Tengok di sini dia dah tetapkan di situ ilmu Allah yang sedia kala. Dalam pembahasan ilmu mantik, kenapa pengetahuan ataupun ilmu Allah tidak termasuk dalam pembahasan ilmu mantik? Jadi biasanya kita akan nak jawab qadim kan, sebab ilmu Allah itu qadim. Tapi kalau kamu mengulang balik, jawapan yang ada di dalam soalan dia telah tidak diterima. Sebab jawapan dah ada dalam soalan. Kamu ulang balik, jawapan anda tidak akan diterima. Jadi kena pilih jawapan yang lain, iaitu yang ada dalam buku teks kamu ialah li'annallaha munazzahun 'an ittisafi bitasawwuri wat tasdiq. Kerana ilmu Allah tidak bersifat dengan tasawur dan juga tasdik. Dia ada ilmu Allah ni dia tak berperingkat ya. Kita belajar ilmu tauhid, ilmu Allah ni ta'alluq dan inkishaf ya. Kita merangkumi semua, tidak didahului dengan tasawur kemudian diikuti dengan tasdik. Tak ada macam tu. Jadi jawapan berkaitan limaza ni kena keberangkalian untuk keluar dalam peperiksaan amat tinggi ya. Mana-mana tajuk yang ada penyataan sebab, kamu kena ambil perhatian. Kemudian tentang pembahagian. Dalam ilmu mantik ni dia pembahagian ni banyak. Jadi kamu kena ambil perhatian. Banyak ke, sikit ke, oleh kerana kamu berada dalam aliran ni, kamu kena kuasai ya pembahagian tersebut. Pembahagian ilmu makhluk dan sertakan dengan contoh sekali. Ada 2 saja ilmu. Ni satu markah, kemudian contoh, kamu buat contoh apa saja diterima ya. Selagi mana dia bertepatan dengan yang dikatakan tasawur apa dia, iaitu perkataan tunggal, manakala tasdik ialah berbentuk pernyataan ya, ayat. Maka apa saja yang kamu kemukakan akan diterima. Okey, kemudian ada juga contoh soalan macam ni. Dia datang ke raja dan dia akan uji kemahiran kamu berkaitan perkara tersebut ya. Contoh di sini ialah berkaitan dengan ta'rif dilalah. Ni kadang-kadang soalan dia tulis arif dilalah saja kan, mad dilalah. Ada juga bentuk soalan sebegini ya. Jadi tak rugi kamu menghafal ta'rif. Okey. Ta'rif dilalah, apa dia tanya satu lagi selain daripada sini. Jadi jawapan dia ialah mal x. Apa dia x? X ni boleh bergantilah pada z ke boleh ya. Ni contoh saja. Jadi kamu jawab ia adalah
fahmu amrin min amrin, iaitu kita memahami sesuatu daripada sesuatu perkara. Dan apakah perbezaan? Tengok ni sekali lagi, mana-mana bahagian pun ada soalan perbezaan, dalam ilmu mantik pun ada. Berdasarkan di sini, tengok di sini, ta'arif dia ada perkataan fahmu. Maka yang pertama ni, ta'arif yang pertama dia tidak mensyaratkan memahami sesuatu perkara untuk menjadi petanda ataupun petunjuk. Tetapi kalau ta'rif kedua, kita kena faham sesuatu perkara itu dulu, baru dinamakan dilalah ataupun petunjuk. Okey, seterusnya, sekali lagi, berkaitan dengan pendapat ulama, mesti diambil perhatian, dan juga apa hukum, berserta dengan taklil. Ni soalan berangkai, berserta dengan contoh. Contoh dia kata, apakah pandangan Ibn Salah tentang hukum berkecimpung ataupun mempelajari ilmu mantik? Dan berserta dengan alasan dia. Okey, dan ada juga soalan macam ni. Ni tak ada kaitan, ni soalan lain pula ni. Dia datangkan petak-petak macam ni. Kuliatul Khamsah. Apa dia X, Y dan Z, dan contoh bagi setiap sesuatu. Setiap satu ni. Likullin, bagi setiap satu ni. Okey, tengok contoh jawapan. Haram. Ibn Salah kata haram kita belajar ilmu mantik. Sebab apa? Alasan kena tahulah. Sebab ilmu mantik ni adalah pintu masuk kepada falsafah, yang merupakan falsafah ni ilmu yang menyebabkan orang bertambah syok, orang bertambah keraguan kan. Jadi ilmu mantik juga adalah haram, ya. Jadi contoh ni kita kena ketentukan dulu, kemudian baru datangkan contoh dia. Jadi 6 markah di situ. Ini soalan kelima berkaitan dengan tasdiqat pula. Tadi tasawurat, ni tasdiqat. Tasdiqat ni macam tadi, perkara dia tanya tentang arif. Semua tajuk dia ada 4 tajuk saja, ya. Tapi pecahan kepada tajuk tu amat penting. Ta'rif, kemudian sebutkan 2 juzuk qadiyah hamliyah. Jangan tertukar di sini. Dia ada juzuk qadiyah syartiyah dengan hamliyah. Jadi mana-mana dia nak 2 saja. Mana-mana kamu bagi kemukakan, diterima. Ya, diterima. Seterusnya contoh. Ini aplikasi, ya. Soalan aplikasi. Kadang-kadang dia bawakan, dia suruh soalan tu dia nak para calon kemukakan contoh terus. Dia bagi apa yang dia kehendak, iaitu qadiyah, ayat, hamliyah, kulliyah, mujibah ataupun mujabah. Maka kamu bagilah ikut ciri yang dia nak. Kulliyah, ni kullu muaddabin muhtaramun. Mujibah, ya, tak ada huruf nafi. Maka itu nama dia mujibah ataupun mujabah. Kemudian kehendak kedua ialah hamliyah juz'iyah salibah. Ini kamu kena ambil perhatian, ya. Dalam tajuk ini, dalam aplikasi ini, kamu kena mahir berkaitan dengan sur. Sur, ya. Jadi di sini ba'du tulab laisa. Ba'du ni mewakili juz'iyah, salibah ni mewakili ni perkataan laisa, ataupun kamu tulis laisa ba'du tulab bin najihin pun diterima. Okey, soalan 5 lagi, masih tentang aplikasi lagi, ya, para calon semua. Kadang-kadang dia tanya apa dia tanakut bagi 2. Ni kaedah. Dia tanya formula saja. Jadi kuliah salibah, apa nakid dia? Bila mudah saja kita dah belajar formula yang dikemukakan oleh Aristo tu, kan. Kuliah, jawapan dia juz'iyah, salibah, mujibah. Jadi tulis lengkaplah, juz'iyah, mujibah. Muhmalah pula ada 2 jawapan dia, sebab muhmalah ni hukum dia juz'iyah. Kamu boleh jawab muhmalah salibah, ni kontra kepada mujibah, ataupun kulliyah, sebab muhmalah hukum dia adalah juz'iyah. Jadi 2 jawapan mana-mana kamu bagi, diterima sebagai kaedah yang betul. Dan ada juga tanya kenapa tidak berlaku tanakut. Syarat tanakut kita baca ta'rif dah. Ikhtilaful qadiyatain, kan. Mesti berbeza 2 ayat tu. Jadi kenapa tidak berlaku tanakut di sini? Jadi jawapan dia tengok ni. Maudhu' dia berkaitan dengan apa? Subjek dia Muhammad. Tiba-tiba nakid dia tentang Mahmud. Jadi tak berlaku. Dalam tanakut ni kena ingat, struktur ayat dia mesti tak berubah. Yang berubah hanyalah penafian ataupun pensabitan saja. Okey, Muhammad, Mahmud berbeza. Di sini adamul ittihad maudhu'. Di sini tengok al-an, ghadan, adamul ittihad fi zaman. Mudah sangat. Kemudian soalan kelima juga tentang nakid, sama juga. Kadang-kadang tadi dia tanya tentang kaedah.
Seterusnya dia datangkan contoh, dia terus suruh aplikasikan kaedah tadi. Ya, amat penting. Okey, seterusnya dalam soalan kelima juga dia akan tanya macam tadi ya, qad yakun. Jadi dia punya ni laisal battata. Jadi sur bermain peranan dalam jawapan berkaitan dengan aplikasi ya. Begitu juga akas. Dia akan tanya aplikasi ya, kaedah yang kamu pelajari dalam akas dan dipraktikkan dalam soalan yang diajukan. Ini macam tadi, sebab apa tak berlaku akas di sini? Sebab ada dua kekurangan. Ya. Ini sebab apa? Sebab tidak ada susunan tabi'i. Begitu juga yang dua ini. Jadi mudah saja dia tanya tentang kaedah. Ada juga soalan yang tanya tentang aplikasi berkaitan dengan formula tersebut. Itu ya, Luqman, berkaitan dengan kertas 2 bahagian ba. Baik Ustaz, terima kasih atas perkongsian dan sebagai penutup untuk segmen ini, mungkin Ustaz ada sedikit nasihat kepada pelajar yang akan mengambil mata pelajaran tauhid dan mantik ini. Silakan Ustaz. Baiklah Luqman, pada para calon, saya ucapkan selamat menghadapi peperiksaan. Ini adalah mula proses pendidikan kamu. Pastikan buat yang terbaik, kerana selepas ini kamu akan bertemu dengan lautan ilmu yang lebih mendalam. Jadi ini adalah laluan yang kamu kena hadapi. Penuhi keperluan ini, insya-Allah kamu akan berjaya di dunia dan di akhirat. Amin. Terima kasih kepada Ustaz Muhammad Isa Ibrahim yang sudi bersama dengan kita semua pada hari ini, dan kepada pelajar-pelajar yang akan mengambil mata pelajaran tauhid dan mantik, saya doakan anda berjaya dengan cemerlang. Akhir kata, senyum nampak gigi, ada rezeki, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sama. Didik TV KPM